Okay, minta Izzati tolong baca kan? Okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhum Allahu yawmal qiyamati fi zillati yawma la zilla illa zilluhu imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. Okey, terima kasih. Terima kasih Izzati. So kita boleh dengar lah dekat rumah Izzati tu, bukan Izzati je tengah Google Meet tu. Masih ramai lagi kan tengah Google Meet. Biasalah kan sekarang ni. Okey. So dekat hadis ni, dekat muka surat 151 ni, okey dengar baik-baik ya. Macam mana baca dia? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah, dia kata anin Nabi, daripada Nabi Muhammad SAW, qala telah berkata, sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamah fi zilli yawma la zilla illa zilluh imamun adil wa syabbun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun zakarallah fi khala'in fafadat aynah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid wa rajulani tahabba fillah wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Jadi ini adalah hadis yang menceritakan tentang amalan. Amalan-amalan ni bila orang Islam lakukan, orang Islam ya, kalau orang bukan Islam tak dia ambil kira walaupun dia buat. Orang Islam lakukan, maka dia akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat. Okay, cuba Luqman bacakan, tahukah anda? Apa yang ada kat tahukah anda? Muka surat 151. Tahukah anda, Ustaz? Ya, tahukah anda? Okey. Seorang ulama tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu rahimahullah. Rahimahullah. Begitu terkenal dengan keilmuan, ketakwaan dan kuat beribadah. Hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Beliau tidak pernah meninggalkan solat secara berjemaah selama 40 tahun. Selama 40 tahun, Masih Luqman ya. Seorang ulama tabi'in. Ulama tabi'in ya, dalam kalangan tabi'in, nama dia Sa'id al-Musayyib. Dia tu terkenal dengan keilmuan, maksudnya dia ni orang yang banyak ilmu, tak pernah tinggal solat berjemaah. Tak pernah tinggal solat berjemaah tu maknanya solat berjemaah di masjid selama 40 tahun 40 tahun. So kita nak tengok apakah maksud hadis yang kita baca yang panjang-panjang tu kan. Jadi Ustaz nak minta Sumayyah tolong bacakan apa maksud dia Sumayyah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang menaungi Allah Subhanahu Wa Taala dengan naungannya pada hari kiamat, iaitu hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pemimpin yang adil, pemuda yang membesar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang mengingati Allah bersendirian hingga menitiskan air matanya, seseorang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling menyayangi kerana Allah,
seseorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang tangan kanannya sedekahkan. Riwayat Al-Bukhari. Okey, riwayat Al-Bukhari. Jadi tajuk ni adalah dia bagi tahu 7 golongan 7 golongan. So kat sini kita pergi muka surat 152 Okey, semua orang buka muka surat 152. Okey, tengok paparan ni. Intisari hadis. Jadi hadis ni dia nak cerita pasal apa kan? So yang pertama tu, okey dengar baik-baik Yang pertama hadis ni nak cerita penguasa yang adil di dunia akan dijamin keselamatannya di hari akhirat kelak. Okey, pengusaha ni apa? Pengusaha ni ialah pemimpin. Boleh tulis dekat buku catatan masing-masing. Pemimpin. Okey, pemimpin ni maknanya kalau dekat negara, Perdana Menteri adalah pemimpin yang tertinggi. Kalau dekat sesuatu jabatan, siapa pemimpin yang tertinggi? Di dalam rumah kita, bapa. Maka bapa tu adalah dinamakan pengusaha yang adil. Jadi tapi dekat sini lebih diberikan pengusaha ni pemimpin masyarakat. Pemimpin masyarakat Pemimpin pengusaha yang adil. Okey, semua orang hafalkan dalam masa 20 saat. Clue dia awak hafal yang warna biru tu. Yang Ustaz tulis tu pemimpin. Okey, pemimpin. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Okey, yang kedua. Yang kedua, Allah SWT mencintai pemuda yang sibuk beribadah di kalangan pemuda yang lain sukaria. Jadi clue dia ialah pemuda. Awak ingat perkataan pemuda? Mustahil awak boleh ingat sepatah-sepatah dekat dalam ayat dalam buku teks tu. Jadi kita ambil apa perkataan yang perlu ingat. Jadi kita tinggal huraikan mengikut kefahaman kita lah. Okay, jadi pemuda. Bila ingat pemuda, pemuda yang sibuk beribadah. Sedangkan pemuda-pemuda yang lain tengah seronok buat benda yang bersukaria lah. Orang kata apa? Enjoy kan. Okay, yang ketiga, orang yang mengingati Allah SWT hingga menitiskan air matanya yang menyelamatkan dirinya di hari akhirat. Jadi awak rasa apa clue dia? Clue dia ialah air mata. Air mata. Air mata ni maknanya ialah apa tadi? Bila dia ingat Allah, dia mengalir air mata. Ingat Allah tu maksudnya dia ingat dosa-dosa yang dilakukan lah. Ingat air mata. So pemimpin, pemuda, air mata. Kemudian yang keempat, mereka yang mencintai masjid dengan mengimarahkan akan selamat di akhirat kelak. Okey, so clue dia masjid. Clue dia ialah masjid. Yang ke berapa dah? Yang kelima Yang kelima, persahabatan sesama Muslim. Sesama Muslim. Jangan awak tulis persahabatan je. Awak jawab persahabatan je dalam SPM, salah persahabatan sesama Muslim. Orang Islam dengan orang Islam yang didasari dalam agama. Persahabatan sesama Muslim yang didasari agama. Ataupun kalau susah nak perkataan didasari tu, kerana agama. Kemudian yang keenam, menahan diri daripada zina semasa peluang terbuka. Merupakan bukti iman yang kukuh. Maksudnya clue-nya ialah zina. Menahan zina. Kemudian yang ketujuh, Allah SWT menyukai seseorang yang bersedekah dengan ikhlas tanpa ada sedikit pun sifat riak dalam di hatinya. Maksudnya bersedekah. Dia punya clue-nya ialah bersedekah. Okay, so semuanya ada 7. Cuba bacakan balik Muhammad Aidil. Apa clue-clue yang perlu awak ingat? Daripada mula sampai habis. Cuba bacakan balik. Apa dia? Dengar Ustaz? Okay. Dengar. Ya, yang pertama pemimpin. Yang kedua pemuda. Yang ketiga air mata. Yang keempat masjid. Yang kelima persahabatan sesama Muslim. Yang keenam zina. Okay. Yang ketujuh bersedekah. Okey, betul. So itu clue-clue dia, persahabatan persahabatan sesama Muslim kerana agama. Boleh tambah macam itulah, kerana agama. Alright, dalam masa
1 minit. Ambil jam jap. 1 minit. Hafalkan. Apa intisari hadis tersebut? Apa intisari hadis tersebut? 1 minit Nanti kita akan pilih nama berdasarkan wheel of name. Ada kat sini wheel of name. So sesiapa kalau tengok kat sini ada yang masih belum buka kamera, minta tolong buka kamera Ada lagi berapa minit berapa minit pula. Beberapa saat saja lagi. Okey, ready Okey, Muhammad Luqman. Okey, apa yang pertama Luqman? Clue dia Luqman. Yang pertama ialah pemimpin. Pemimpin yang macam mana Luqman? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Okey, bagus. Tahniah. Okey, seterusnya kita tengok sahabat kita yang seterusnya yang akan terpilih. Okey, yang bernama Nur Suhaila. Okey, apa yang kedua Suhaila? Pemuda yang sibuk beribadah. Pemuda yang sibuk beribadah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Seterusnya Wan Izzatil Wafa. Apa yang ketiga Wan Izzatil? Air mata. Air mata. Okey, apa air mata tu? Orang yang mengingatkan Allah sehingga menitiskan air mata. Sehingga menitis air mata. Pernah tak awak-awak semua dalam kelas ni ingat Allah menitis air mata sebab dosa? Pernah tak? Kalau pernah, letak high five. Pernah, Alhamdulillah. Orang lain tak pernah ke? Pernah juga tu kot kan? Okey, seterusnya. Muhammad Syafiq Zil Kamal. Apa lagi Syafiq Zil Kamal? Masjid Ustaz. Masjid. Apa keterangan masjid tu? Mereka yang mengimarahkan masjid. Mengimarahkan masjid. Sentiasa mengimarahkan masjid. Okey, seterusnya. Murid yang bernama Nurul Iman. Apa lagi Nurul Iman? Persahabatan. Persahabatan. Okey, persahabatan tu macam mana? Persahabatan sesama Muslim. Muslim. Kerana? Muslim. Persahabatan Kerana Allah. Kerana Allah. Okey, so kerana Allah. Hairul Huda. Seterusnya Hairul Huda. Ada tak Hairul Huda? Zina. Okey, zina. Zina maksudnya zina ni dia menahan diri, sedangkan peluang untuk dia zina tu ada. Contoh kan, kalau awak belajar ke Amsterdam kan, ustaz ada seorang kawan dia belajar ke Amsterdam. Masa kita orang habis belajar dulu, dia pergi ke Amsterdam. Dia cerita dekat Belanda tu ada satu city tu, dia kata memang kawasan tu zon bebas seks dia kata. Jadi maksudnya kat situ memang tak ada masalah. Memang dia buat satu orang kata macam apa tempat lah untuk aktiviti tak bermoral ni lah, zina ni. Tapi walaupun ada peluang, tapi dia tak nak buat. Maka dia antara golongan yang termasuk bawah naungan Allah di akhirat nanti. Dia nanti kita akan kupaskan lah nanti. Lebih lanjut. Okay, seterusnya Aflin. Apa dia Aflin yang terakhir sekali? Bersedekah. Bersedekah dengan ikhlas Okay, bersedekah dengan ikhlas. So, itulah 7 golongan. So, apa soalan popular kan? Okay, soalan popular dalam SPM, dia akan tanya senaraikan 2 intisari hadis tersebut. Dia tanya macam tu. Ataupun dia kata jelaskan 2 golongan yang di bawah naungan Allah di hari akhirat. Dia takkan tanya 7-7 tu lah. Dia takkan tanya 7-7. Tapi awak sebagai seorang pelajar, eloklah
hafal ketujuh-tujuhnya untuk orang kata lebih memahami kan. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula apa pengertian naungan Allah. Naungan Allah tu apa kan? Okey, jadi kita nak tengok naungan Allah ni apa? Kita mintalah kawan kita yang akan membacakan yang bernama Muhammad Syafiq Rumi. Syafiq. Okey, cikgu. Baca pengertian dia. Naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat bermaksud kesejahteraan, keselamatan dan limpahan rahmat yang diberikan kepada 7 golongan istimewa daripada panas terik matahari yang sangat dekat dengan kepala manusia atau azab di padang mahsyar. Naungan rahmat tersebut juga diberikan kepada golongan-golongan lain seperti para ulama, syuhada dan dermawan yang membelajarkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita belajar tadi ada 7 golongan. Tapi dalam ada hadis yang lain ada lagi penambahan iaitu ulama, orang yang mati syahid, orang yang dermawan. Okey. Tapi kita nak bincangkan yang 7 golongan tu. Okey, maksud ni panjang. Yang mana kita nak ambil? Kita ambil perkataan ni kesejahteraan. Okey, semua orang ingat sekarang perkataan kesejahteraan. Kalau soalan tanya berikan pengertian ataupun jelaskan pengertian naungan Allah, perkataan pertama kita ingat kesejahteraan. Okay, semua orang dah ingat ke yang pertama ni? Kalau dah ingat tekan high five. Pendek kan? Kesejahteraan. Okay, dah ingat kesejahteraan. Kita pergi kepada perkataan kedua, keselamatan. Ramai dah ingat tu ya. Kesejahteraan, kemudian keselamatan. Okay, keselamatan. Kemudian lepas keselamatan, limpahan rahmat dan limpahan rahmat. Dan limpahan rahmat. Okey, cuba kita ulang balik semula ya. Kesejahteraan, keselamatan, limpahan rahmat. Cuba ulangkan balik, saya nak minta Muhammad Nabil. Cuba ulangkan balik. Apa Nabil? Kesejahteraan, keselamatan dan limpahan rahmat, Ustaz. Ya, betul. Ini yang kata teknik menghafal lah ni. Kita pecahkan dia kepada bentuk yang macam ni jadi dia mudah kan. Kesejahteraan, keselamatan, limpahan rahmat. Kemudian mestilah kepada 7 golongan daripada panas terik matahari. Semua orang tahu dekat padang mahsyar nanti semua manusia akan berkumpul dan semua orang akan di atas kepalanya ada matahari. Macam mana matahari tu? Awak boleh buka muka surat 155. Buka muka surat 155. Ustaz baca mafhum dia, awak tengok Daripada Miqdad bin Amru, dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari akan didekatkan jaraknya kepada makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Salim bin Amir berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan yang jarak 1 mil itu satu batu atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Rasulullah SAW bersabda, sehingga manusia terseksa dalam peluh mereka sesuai dengan kadar amalan mereka iaitu dosa-dosanya. Ada antara mereka yang peluhnya sampai pada kedua buku lali, ada yang sampai kedua lututnya dan ada yang sampai ke pinggangnya serta ada yang tenggelam dalam peluhnya sendiri. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Muslim, hadis sahih. Jadi 7 golongan tu terselamat daripada panas terik matahari yang mana masa dekat padang mahsyar tu semua manusia berkumpul dan matahari jaraknya 1 mil. 1 mil tu digambarkan satu jengkal. Awak tahu satu jengkal daripada kepala kita tu matahari. Jadi panas sangat matahari tu, kita yang berjemur dekat siang hari ni pun dah tak tahan. Jadi berada pula dekat padang mahsyar dan keadaan mataharinya jaraknya sejengkal saja dan masing-masing berpeluh. Peluh tu ikut amalan. Ada yang lemas dalam peluhnya sendiri, terseksa tu. Masing-masing ikut amalan masing-masing. Tapi dalam keadaan yang huru-hara tu ada 7 golongan yang dia tak terkesan dengan panas matahari tu. Tak terkesan. Sedangkan nak tunggu giliran tu lama daripada zaman Nabi Adam
sampailah umat yang mati yang terakhir, kemudian nak dibicarakan satu persatu, nak tunggu giliran, yang mana yang mati dulu dia akan dibicarakan dulu. Sementara nak tunggu tu panas kan. Tapi Allah bagi naungan. Naungan tu maksudnya dia tak panas, dia tak sengsara. Jadi 7 golongan tadi tu. Daripada panas terik matahari, dekat dengan kepala manusia. Atau azab di padang mahsyar. Dekat padang mahsyar tu belum lagi masuk neraka. Tapi dia dah berlaku azab kat situ lah. Maksudnya derita nak tunggu giliran tu pun dah derita dah. Itu pun dah dikatakan sebagai satu orang kata apa cabaran yang sampaikan orang-orang kafir. Dalam satu hadis dia kata, kalau kami ni dah masuk neraka, maksudnya kalau dah tak tahan, masukkan je lah. Tak payah, kami tak sanggup nak tunggu. Padahal dia tak tahu dalam neraka tu lebih dahsyat lagi. Okay, so sekarang ni semua orang tengok maksud. Okay, tengok maksud. Kita susun balik. Kesejahteraan, keselamatan, limpahan rahmat kepada 7 golongan daripada panas terik matahari, dekat dengan kepala manusia, ataupun azab di padang mahsyar. Okay, awak rasa susah ke nak hafal maksud naungan Allah ni? Awak rasa susah ke? Senang je kan? Boleh je Ustaz. Boleh kan? Okay. Ini pengertian naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sekarang kita pergi yang seterusnya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Kita tengok satu persatu. Okey, pemimpin yang adil. Macam mana pemimpin yang adil tu kan? Kita akan tengok satu-satu daripada pemimpin yang adil sampai yang golongan yang ketujuh tu. Okey, pertama pemimpin yang adil ni minta murid yang bernama Megat. Okay, Megat bacakan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Keadilan yang dimiliki oleh seorang pemimpin memberi kebaikan dan dinikmati oleh seluruh rakyat. Oleh sebab itu, golongan ini akan mendapat kedudukan yang dikata dengan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdillahi bin Amru bin Al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallahi 'alal manabira min nurin an yamini rahmani. Maksudnya daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pemimpin yang adil itu akan berada di atas mimbar yang bercahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Riwayat Muslim. Jadi yang pertama ni pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ni dia mendapat kedudukan yang pertama. Mendapat kedudukan pertama dekat akhirat. Kalau pemimpin tu adil, maka di antara yang mendapat naungan Allah. Contohnya pemimpin yang adil ni dia tak ambil rasuah. Dia amanah. Tapi persoalan dia ialah 3 faktor pemimpin salah guna. Awak rasa apa yang menyebabkan pemimpin-pemimpin selalu menyalahgunakan kuasa? Okey, dalam masa 1 minit, masing-masing tolong letakkan jawapan di ruangan chat. Apa? Ni tak ada isi huraian ni, awak just tulis je lah. Apa awak rasa faktor pemimpin ni disalah guna kuasa? 1 minit sekejap lagi. Nanti kita akan bacakan jawapan kawan-kawan. Apa faktor pemimpin salah guna kuasa? Awak tulis je dulu. Ada lagi 30 saat. Faktor pemimpin salah guna kuasa. Ada lagi 30 saat. Kita kat sini baru nampak ada 3 jawapan.
Apa faktor pemimpin ni dia salah gunakan kuasa dia kan? Apa sebab salah guna kuasa dia? Mesti ada sebab kan, awak rasa apa sebab dia? Okey, masa dah tamat. Okey, kita tengok jawapan kawan-kawan kita ni Okey, Ashraf Iskandar kata pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi. Dia salah guna sebab dia nak mengejar pangkat dia. Mungkin boleh juga diterima. Mahukan duit poket yang lebih. Maksudnya dia nakkan kekayaan, tamak dengan harta. Dia nak menyeksa rakyat. Dia salah guna kuasa sebab dia nak seksa rakyat. Nak seksa rakyat tu mungkin dia lebih kepada dia salah guna tu nak menyeksa, orang kata apa, resis. Kenapa dia salah guna? Sebab dia nak berlaku resis. Menyeksa rakyat ni kita kata resis lah. Hasutan daripada rakan sekerja, nak balas dendam. Itu antara faktor-faktor lah. Boleh diterima. Tapi jawapan yang paling tepat, faktor salah guna kuasa ni sebab mereka nakkan kekayaan, kemudian mereka nakkan pangkat, dan mereka juga nakkan dilihat sebagai, orang kata, pemimpin yang maksudnya, orang kata apa, yang berkuasa lah. Jadi disalah guna kuasa dia tu supaya nak bagi orang tengok dia tu terlalu hebat. Ada juga yang macam tu. Okey. So sekarang kita pergi yang seterusnya. Apakah seterusnya? Pemuda yang mengabdikan diri untuk Allah. Apa maksud pemuda ni kan? Okay, apa maksud pemuda ni? Ainul Syazliana tolong bacakan. Pemuda yang sambung. Pemuda yang berupaya memelihara dirinya daripada sebarang maksiat diletakkan sebagai golongan kedua yang akan menerima naungan Allah. Manusia lebih mudah lalai untuk melaksanakan perintah Allah pada zaman muda kerana ketika itu keinginan nafsu mereka tinggi, mempunyai tubuh badan dan tenaga yang kuat serta banyak masa yang terluang. Namun sekiranya seorang pemuda itu berjaya mengawal diri ketika zaman mudanya, maka dia adalah golongan yang dipandang istimewa di sisi Allah SWT. Okey, terima kasih. Jadi golongan yang kedua ialah pemuda. Pemuda dan termasuk juga pemudi. Tapi biasa hadis Nabi dengan ayat Quran dia akan menunjukkan jantina dia lelaki sebab nak tunjukkan dominan. Tapi perkara tu melibatkan juga orang perempuan. Pemuda dengan pemudi ni, orang muda, biasalah orang muda kan tenaga banyak. Waktu tu maksudnya waktu yang untuk enjoy lah. Biasa kita sebutkan, waktu muda ni kita lepak-lepak tu, kita bersuka-suka, nanti dah tua baru kita beribadat. Jadi bila pemuda yang waktu mudanya dia tu, dia mengabdikan diri kepada Allah, maka disebabkan tindakan dia tu, Allah sayang kepada dia, jadi Allah letakkan dia di golongan yang kedua. Golongan yang kedua ni maksudnya golongan yang hebat tu. Yang kedua, yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so yang kedua ni jelas tak? Okay, kalau jelas tekan high five lah, kalau jelas. Pemuda. Kalau dia dah tua, tak dinamakan pemuda. Namanya petua. Namanya petua. Okey. Seterusnya. Ni gambar ni, nampak? Ini golongan pemuda-pemuda, nampak? Pakai kopiah, pakai serban, nampak tu? Relax dia macam tu. Dia melihat kepada pemuda yang duduk sebelah sini tu. Tengah sedap tu, naik motor, buat wheelie kat situ kan. Mewarnakan rambut, buat perangai macam ni. Jadi pemuda ni dia sihat. Dia macam waktu yang nak berfoya-foya kan. Tapi bila dia mengabdikan diri kepada Allah, maka dia akan mendapat naungan daripada Allah SWT. Alright, kita pergi yang seterusnya. Iaitu golongan yang ketiga. Okay, golongan yang ketiga, kita minta Suhaila bacakan. Apa golongan yang ketiga tu Suhaila? Golongan yang menangis ketika mengingati Allah. Mereka mereka yang gementar. Mereka yang gementar hatinya apabila mengingati Allah. Sifat ini menggambarkan ketakwaan serta keimanan mereka yang tinggi kepada Allah. Firman Allah,
innamal mu'minuna alladzina idza Zukirallahu dzukirallahu wajilat wajilat qulubuhum qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa maksud dia, Suhaila? Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila mereka mengingati Allah, Bergetar. bergetar hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. 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 Okey. Jadi masih Suhaila. Jadi kan dekat sini ramai student dia salah jawab. Dia jawab golongan yang menangis di malam hari mengingati Allah. Dia jawab macam tu ya. Golongan yang menangis di malam hari mengingati Allah. Jawapan tu salah. Tapi ramai murid suka nak jawab jawapan tu sebab dia fikir biasa menangis ni kan waktu solat tahajud. Tapi jawapan dia pada bila-bila masa je. Golongan yang menangis ketika mengingati Allah. Bila dia ingat kepada Allah Subhanahu Taala, dia rasa sedih di atas dosa yang telah dilakukan. Kemudian dia rasa banyak dosa-dosa yang dilakukan tu sehingga kan menitis air mata tu dengan spontan lah. Dengan spontan. So itu adalah golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ya. Okay, kita pergi tengok golongan yang keempat. Okay, golongan yang keempat ni lelaki yang hatinya terpaut pada masjid. Maksudnya ialah golongan ni dia sentiasa rindu nak pergi masjid. Rindu nak pergi masjid ni sampai satu tahap yang lepas dia pergi waktu zuhur, dia tak sabar nak tunggu waktu asar. Dia tak sabar nak tunggu waktu asar. Dan kalau dia tak dapat pergi ke masjid atau ke surau, dia ada rasa sedih itu, sedih yang tersangat-sangat sedih. Jadi bila ada orang yang ada rasa macam tu, bermakna dia itu termasuk dalam golongan yang keempat ni. Iaitu hatinya terpaut dengan masjid. So, dia sentiasa rindu. Ada golongan macam ni. Jadi kalaulah dia tu pemimpin yang adil, kemudian dia tu juga menangis, dia tu juga pemuda, dia tu juga lelaki yang hatinya terpaut, itu kira dia ni combo lah. Masih hebat lah orang tu. Semua sekali dia sapu habis kan. Okay, kemudian orang yang mencintai, dua lelaki yang mencintai kerana Allah. Dua lelaki. Memang disebut dua lelaki tapi termasuk juga perempuan. Tapi dalam exam jangan jawab dua perempuan tak boleh. Dia kena jawab dua lelaki. Dia maksudnya macam ni. Ada kawan kita, contoh Ashraf berkawan dengan Syafiq Syafiq Rumi lah contoh. Dia berkawan. Bila dia berkawan tu, dia berkawan kerana Allah SWT. Kawan kerana Allah SWT ni maksudnya kawan bukan sebab Syafiq tu kaya ke, bukan sebab Syafiq tu anak datuk ke. Dan bila mereka berpisah tu, mereka sentiasa orang kata ada sifat kerinduan. Kerinduan tu maksudnya dah lama tak jumpa, apalah khabar dia. Macam tu. Jadi dan dia ikhlas. Dan bila dia berjumpa balik tu, dia rasa seronok sangat jumpa kawan dia tu. Jadi kalau ada ciri-ciri tu, maka termasuklah dia di dalam golongan yang kelima ni. Termasuk dia dalam golongan yang kelima ni. Sahabat seperjalanan dia kata. Sahabat maksudnya dia mencintai sahabat dia tu kerana Allah SWT. Ini bukan cinta girlfriend cinta awet pula tak termasuk dalam ni. Nanti dia boleh pula mengorat awet dia. Mari kita berkapal supaya nanti di akhirat nanti kita mendapat naungan daripada Allah SWT. Oh, pandai dia Itu ayat tu poyo. Jangan percayalah kata-kata janji palsu tu. Okey, seterusnya kita tengok golongan yang keenam. Golongan yang keenam ialah golongan yang menjaga kehormatan dirinya. Dia jaga kehormatan dirinya. Dalam hadis ni cerita lelaki, dia termasuk juga dengan golongan perempuan. Contohnya adalah kisah Nabi Yusuf. Yang mana Nabi Yusuf tu
ada peluang perempuan yang cantik dan kaya nak melakukan zina, tapi Nabi Yusuf tolak. Ditakdirkan lah kan, tiba-tiba kan, Muhammad Syafiq Zilkamal, tiba-tiba ada perempuan cantik, ajak berzina, masa tu line pula clear kan. Line pula clear, apa semua okey. Syafiq Zilkamal kata, tak, saya tak nak, saya takut kepada Allah SWT. Maka perbuatan Syafiq Zilkamal tu, Allah hargai dan dia akan mendapat naungan di dalam rahmat Allah, naungan Allah di hari akhirat. Macam tu. Ataupun orang perempuan, dia dapat peluang untuk berzina dengan seorang lelaki yang handsome macam pelakon Korea. Kemudian dia menolaknya. Dia menolaknya, maka dia juga akan mendapat naungan. Golongan yang mendapat, yang menjaga kehormatan diri dia. Seks bebas, haram, zina, say no to zina. Okay, seterusnya yang orang kata yang terakhir sekali, golongan yang bersedekah secara sembunyi. Dia bersedekah tapi dia tak menunjuk-nunjuk. Ada orang sedekah menunjuk-nunjuk macam Ustaz Abid Liu, menunjuk-nunjuk. Menunjuknya Ustaz Abid Liu tu untuk bagi masyarakat ni celik mata. Tapi yang tak dibenarkan tu adalah menunjuk-nunjuk nak riak. Tapi kalau ada orang bersedekah, dia memang tak menunjuk langsung, maka dia akan mendapat golongan yang ketujuh tadi ni. Sedekah dia tu diibaratkan seperti dalam gambar ni. Tangan kanan sedekah, kalau tengok dalam gambar ni, tangan kanan dia bersedekah, tangan kiri dia tak tahu pun yang tangan kanan tengah bersedekah, duk elok menyanyi tu. Jadi itu contoh dia. Okay, so sebelum kita mengakhiri kelas kita, kamu semua jelas ke hari ni kita belajar apa? Jelas Jelas. Okay, so kita belajar 7 golongan. Sebelum kita nak mengakhiri ni kan, okay, Ustaz nak tanya soalan lah. Siapa dapat jawab tolong tekan high five je. Alright, soalan ni senang je. Ada berapa golongan yang di bawah naungan Allah di akhirat? Ahmad Syarul. Okay, berapa Ahmad Syarul? Ada 7 Ustaz. Ada 7. Okey, bagus. Tahniah. Okey, soalan yang seterusnya. Apa maksud naungan Allah di hari akhirat? Pengertian naungan Allah. Ashraf. Okey, Ashraf. Apa Ashraf maksud dia? Kesejahteraan, keselamatan, limpahan rahmat. Okey. Ini diberikan kepada 7 golongan istimewa daripada panas terbit hari di pada masa. Ya, ataupun azab. Ataupun azab. Di padang? Azab di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Okey. So masa ni ada lagi 20 minit. Dalam masa 20 minit ni Ustaz nak awak buat apa tau? Okey, awak buat nota 7 golongan di bawah naungan Allah tu dalam bentuk peta minda warna-warni. Warna-warni. Maksudnya peta minda jangan buat poin. Buat peta minda. Kemudian awak tuliskan maksud naungan Allah. So ada masa 20 minit ni terus buat. Jangan bertangguh lah. Terus buat dan tapak tugasan ni nanti sekejap lagi Ustaz terus buat nanti. Okay, so ingat benda tu ya. Terus buat lah. Jangan tak buat pula. Alright, Ustaz nak sharekan link kehadiran hari ni. Sharekan link kehadiran. Okay, boleh isi kehadiran tu. Isi betul-betul ya supaya kehadiran awak tu tepat. 7 golongan di bawah naungan Allah. Okay, dah berjaya dah? Okay, so sekadar itu sahaja. Jangan lepas ni terus buat ya supaya nanti senang, tak bertangguh. Kerja pun tak banyak kan, 2 je Ustaz bagi tugasan. Jadi itu saja, kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang. Okay, bye-bye semua.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih.